Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan belajar topik yang baru, bab yang baru, iaitu bab 6 dalam geografi manusia tingkatan 2, iaitu telekomunikasi di Malaysia. Boleh kita mulakan? Jom kita tengok. Yang pertama, alat telekomunikasi di Malaysia. Secara umumnya telekomunikasi berasal daripada perkataan Greek, iaitu tele, yang bermaksud sangat jauh, manakala komunikasi bermaksud proses untuk menghantar informasi yang melibatkan masyarakat. Jadi, telekomunikasi dimaksudkan sebagai satu interaksi yang melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dengan penerima. Itu definisi untuk telekomunikasi. Alright. Antara alat-alat telekomunikasi yang biasanya kita jumpa atau kita temui seperti telegraf, telefon, mesin telex, mesin fax, telefon bimbit dan telefon pintar. Ini contoh telegraf, iaitu sejenis alat komunikasi yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di Tanah Melayu. Jadi, mereka berhubung dengan residen, dengan pejabat dan juga kerajaan British di London menggunakan telegraf ini. Kemudian, perkembangan telekomunikasi semakin berkembang sehingga diperkenalkan telefon talian tetap yang digunakan pada bermula tahun 1891 dan menjadi sangat penting kerana permintaan meningkat dengan ketara. Telefon talian tetap ni memerlukan ada tiang telefon, ada kabel, ada operator untuk menghubungkan pemanggil dan juga penerima panggilan. Tidak seperti telefon bimbit awak sekarang. Ini ialah mesin telex. Jaringan teleprinter mirip seperti jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Dia lebih kurang gabungan antara telefon dengan SMS lah. Tapi dalam bentuk cetakan. Telekomunikasi semakin berkembang, yang mana dokumen boleh dipindah salin menggunakan mesin fax yang disambung dengan rangkaian telefon. Kalau yang ini pula, dia seumpama gabungan antara telefon dengan printer. Jadi untuk mempercepatkan urusan dokumen, contohnya awak nak hantar satu dokumen ke seseorang yang lain di tempat yang jauh. Jadi kalau pos mengambil masa yang lama, mungkin 2 atau 3 hari. Tapi dengan mesin fax, awak hanya photostat di mesin fax yang ada dekat awak. Kemudian orang yang nak menerima tu, dia akan menerima salinan tersebut directly. Dalam hanya beberapa saat atau beberapa minit sahaja, dokumen telah sampai ke tangan orang yang awak nak sampaikan dokumen tersebut. Kemudian telefon bimbit diperkenalkan sebagai telefon selular ataupun telefon tanpa wayar. Jadi di Malaysia diperkenalkan sejak tahun 1980-an. Kalau awak tengok yang paling atas tu, telefon yang atas tu, yang ini, ini telefon tahun 1980-an. Bapak besarnya. SIM card dia sama macam kad ATM yang awak pakai sekarang. Besar tu lah SIM card dia. Tapi bermula tahun 90-an sudah diperkenalkan telefon yang lebih kecil seperti ini dan ini. Lewat 90-an dan awal tahun 2000. Kemudian pada masa itu telefon bimbit ni
lebih banyak digunakan untuk membuat panggilan dan SMS. Sehinggalah lewat tahun 2000, telefon pintar diperkenalkan. Ia bukan sekadar telefon dan alat untuk menghantar SMS, tetapi ia juga merangkumi perisian komputer seperti GPS, kamera digital, Bluetooth, internet dan juga aplikasi-aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan permainan maya. Baik, itu ialah alat-alat telekomunikasi yang ada di Malaysia. Bagaimana pula dengan kemajuannya? Penerokaan dalam sistem telekomunikasi memasuki satu dimensi baharu di Malaysia dengan pembinaan stesen satelit bumi yang pertama iaitu di Kuantan, Pahang pada tahun 1970. Diikuti dengan pembinaan satelit di Alor Gajah, Melaka, Sematang, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan dan Cyberjaya, Selangor. Pembinaan satelit bumi ini penting ya untuk komunikasi dan juga siaran televisyen serta radio. Ini antara satelit yang dilancarkan oleh Malaysia. Antaranya satelit Tiongsat 1 yang dilancarkan pada 26 September tahun 2000 dengan 3 fungsi utama: mencerap keadaan bumi untuk kajian uji kaji saintifik dan juga telekomunikasi. Kemudian pada tahun 2009 dilancarkan satelit Razak-Sat yang merupakan satelit mikro kedua yang membekalkan imej data yang lebih spesifik menggunakan kamera yang beresolusi tinggi. Ia amat penting untuk agensi seperti kaji cuaca, keselamatan dan komunikasi. Baik, pelancaran satelit Asia Timur Malaysia atau MESAT, Malaysian East Asian Satellite, MESAT, diwujudkan dengan adanya sistem televisyen satelit yang pertama iaitu Astro. Syarikat ini melancarkan satelit ini dengan perkhidmatan televisyen bersatelit dan radio berbayar yang pertama di Malaysia. Sehingga tahun 2016, syarikat Astro telah menawarkan sebanyak 185 saluran televisyen dan 20 saluran radio berbayar. Selain siaran TV percuma seperti TV1, TV2, TV3, Didik TV melalui teknologi digital berdefinisi tinggi. Ini ialah kronologi pelancaran satelit yang ada di Malaysia. Bermula tahun 1996 sehinggalah 2014. Teknologi terkini menyebabkan rangkaian telekomunikasi Malaysia meningkat dengan pantas dan dengan adanya penggunaan kabel fiber optik dan gelombang mikro. Ia merupakan kabel berkapasiti tinggi kerana diperbuat daripada serat kaca atau plastik yang sangat halus. Kabel fiber optik ini digunakan untuk menyalur informasi dan memindahkan arus data ke dalam dunia jaringan komputer. Bayangkan bagaimana anda boleh menghasilkan rakaman video atau suara, kemudian menghantar kepada seseorang yang lain menggunakan aplikasi tertentu ataupun platform tertentu dan ia disimpan di atas maya. Pengenalan telefon pintar seperti 3G, 4G ataupun 5G yang mempunyai pelbagai kemudahan seperti kamera beresolusi tinggi, capaian internet yang pantas, menerima dan membalas email, perkhidmatan pesanan ringkas SMS, perbualan video atas talian, telesidang dan pelbagai aktiviti dan aplikasi boleh dilakukan dan dimuat turun
secara atas talian. Telefon pintar mempunyai ciri-ciri rekaan yang berteknologi tinggi. Ia mestilah menepati kehendak dan citarasa generasi bagi memastikan ia bukan sahaja laris dijual tetapi mempunyai berbagai kemudahan dan fungsi. Syarikat Telekomunikasi Utama Malaysia, Telekom Malaysia atau TM, memainkan peranan penting dalam usaha menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara. Usaha ini dirancangkan lagi oleh syarikat telekomunikasi swasta. Baik, alat telekomunikasi seperti komputer dilengkapi dengan perisian untuk memudahkan kerja-kerja mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Kewujudan jaringan internet dan perisian komputer dan pelayar-pelayar enjin atas talian seperti Google Chrome, Mozilla dan Internet Explorer yang memainkan peranan besar dalam teknologi, maklumat dan komunikasi. Di Malaysia, Koridor Raya Multimedia atau MSE dikembangkan dengan adanya perkembangan ICT yang mendorong penubuhannya, iaitu MSE yang berpusat di Cyberjaya, Malaysia. MSE bertujuan menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi dengan menawarkan pengecualian cukai dan kemudahan-kemudahan lain untuk memajukan industri ICT di Malaysia. Rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bertanggungjawab untuk meluaskan jalur lebar ke serata pelosok negara. Inisiatif atau usaha kerajaan untuk terus memperkasa capaian internet dan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Malaysia seiring dengan hasrat merealisasikan sekurang-kurangnya 95% rakyat Malaysia mempunyai capaian internet. Baiklah, apakah kepentingan telekomunikasi yang kita bincangkan sebentar tadi bagi negara Malaysia? Antaranya ialah ia penting untuk berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah, selain mengeratkan silaturahim serta memastikan pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik dan teratur. Meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Segala urusan kerajaan dan swasta menjadi lebih cepat dan efisien. Selain peluang pendidikan lebih luas dan menjimatkan kos melalui e-pembelajaran. Kepentingan lain ialah satelit cuaca dapat memberi data ramalan cuaca dan fenomena alam dengan lebih tepat dan terperinci. Ini penting bagi agensi kaji cuaca untuk meramal dan membuat persediaan atas setiap apa yang berlaku pada cuaca dan iklim di Malaysia. Selain itu, telekomunikasi sangat penting dengan siaran langsung yang menggunakan aplikasi satelit yang membolehkan penonton menyaksikan apa sahaja program secara langsung di televisyen yang mana tidak dapat ditonton di tempat yang dilangsungkan acara tersebut. Data dapat disimpan dengan segera dan selamat. Ianya tidak memerlukan pemacu cakra, disk, pendrive dan sebagainya. Sebaliknya terus disimpan di atas maya. Pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperoleh dengan melayari internet. Bukan sahaja buku, majalah dan surat khabar, tetapi internet dapat memberikan pelbagai maklumat yang diperlukan di atas talian. Urusan kewangan dan perkhidmatan perbankan atas talian membolehkan kita menguruskan wang di seluruh dunia dengan mudah dan lancar melalui e-perbankan, urusan menghantar dan menerima wang, urusan untuk menyemak baki, kemasukan wang ke dalam akaun
dan sebagainya boleh dilakukan di hujung jari. Jadi, melalui kemajuan dan kewujudan telekomunikasi, apakah kesan-kesannya terhadap pembangunan negara? Pembangunan telekomunikasi yang berkembang pesat dan menjadi salah satu daripada keperluan hidup manusia telah membawa pelbagai kesan yang positif dan negatif. Antara kesan positif, dunia tanpa sempadan. Bermaksud, kita boleh pergi ke mana sahaja, boleh mendapatkan maklumat dari pelbagai negara, pelbagai tempat tanpa ada batasan. Kesan lain ialah e-perbankan, multimedia interaktif, telesidang, mewujudkan peluang pekerjaan, e-dagang ataupun e-perdagangan, e-kerajaan melalui servis-servis dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan perkhidmatan telekesihatan. Baik, kita terus kepada kesan negatif. Maklumat berunsur negatif seperti keganasan, hasutan dan kabar angin sukar ditapis. Selain itu, isu pencerobohan dan pencurian maklumat atau data dalam sistem pangkalan data secara atas talian boleh berlaku. Terdapat maklumat yang tersebar di laman sesawang yang tidak tepat boleh tersebar dengan mudah. Bagaimanakah menggunakan alat telekomunikasi secara beretika? Baik, untuk soalan ini, cikgu akan berikan anda satu tugasan. Lihat pada tajuk yang dipaparkan, penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Baik, bagaimanakah kita sebagai pengguna alat telekomunikasi seperti telefon pintar dan komputer menggunakannya secara beretika atau berhemah? Fikirkan penggunaannya dan senaraikan bagaimana anda menggunakan telekomunikasi ini secara beretika dan berhemah, dan hantarkan tugasan ini kepada guru anda. Itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap anda dapat sedikit sebanyak memahami tajuk yang telah kita bincangkan hari ini. Sekian. Assalamualaikum dan jumpa lagi.